Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Akil bin Zuhatta akan menceritakan tentang penyalahgunaan dadah dan cadangan atau idea masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Baiklah, pengenalan. Di mana dewasa ini gejala penyalahgunaan dadah ini dalam kalangan masyarakat negara kita semakin serius dan tidak dapat dibendung lagi. Hal ini demikian kerana dadah sebenarnya tidak berbahaya jika tidak disalahgunakan. Masalah ini timbul apabila manusia menyalahgunakannya untuk kepuasan dan keseronokan diri sendiri. Dadah dapat definisikan sebagai sejenis bahan kimia sama ada asli atau tiruan apabila dimasukkan ke dalam tubuh secara disuntik, dihidu, dihisap atau dimakan, boleh mengubah fungsi tubuh seseorang atau organisma dari segi fizikal atau mental. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang kesan-kesan penyalahgunaan dadah terhadap individu. Yang mana yang pertama ialah individu tersebut tidak dapat tidur dengan lena. Hal ini demikian kerana individu tersebut telah khayal dan tidak dapat menenangkan diri sendiri. Seterusnya, individu tersebut akan menjadi agresif dan ganas. Hal ini kerana apabila dadah telah menguasai dirinya, akal dan fikirannya tidak dapat dikawal secara waras. Baiklah, akhir sekali kesan terhadap penyalahgunaan dadah terhadap individu ialah tidak dapat membuat keputusan dengan tepat. Hal ini kerana kesan terhadap dadah itu menyebabkan fikiran seseorang itu menjadi lambat ataupun proses neuron di dalam otaknya menjadi lembab. Okey, seterusnya ialah kesan dadah terhadap masyarakat. Yang mana yang pertama ialah kejadian jenayah. Kejadian jenayah ini boleh berlaku kerana penagih ingin mendapatkan dadah tetapi penagih tidak mempunyai wang. Lalu mereka akan meragut ataupun mencuri ataupun merompak di mana-mana premis ataupun kedai untuk mendapatkan wang. Hal ini kerana harga dadah amat mahal dan mereka tidak bekerja. Jadi untuk mendapatkan wang, mereka akan melakukan aktiviti jenayah seperti mencuri dan merompak. Seterusnya ialah melemahkan kemajuan dan perpaduan masyarakat, yang mana negara luar ataupun pelancong akan melihat negara Malaysia, negara yang ramai orang ataupun individu yang penagih dadah. Hal ini akan menyebabkan orang luar ataupun pelancong takut untuk datang melancong ke Malaysia kerana takut akan berlaku kes seperti rompakan dan sebagainya. Akhir sekali ialah menimbulkan kecurigaan ibu bapa terhadap anak-anak, yang mana anak-anak ini akan menunjukkan sikap yang negatif seperti keluar pada waktu malam secara bersembunyi ataupun mencuri duit ibu bapa mereka. Okey, berikut saya sertakan beberapa contoh kesan disebabkan penyalahgunaan dadah. Polis menahan pemandu Perodua Myvi yang terbabit kemalangan dengan 2 kenderaan di kilometer 4 Jalan Johor Bahru Kota Tinggi hingga menyebabkan lelaki berusia 31 tahun meninggal dunia. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, Asisten Komisioner Muhammad Fazli Muhammad Zin berkata ujian saringan ke atas pemandu itu mendapati dia positif dadah dan akan disiasat mengikut Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sementara itu, Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Lakin, Pegawai Bomba Kanan 2, Nur Datuk Badrul Abdul Rahman berkata mangsa berusia 31 tahun tersepit di bahagian pemandu dan mayat kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Akhir sekali, yang mana gejala penyalahgunaan dadah ini sememangnya satu isu besar yang perlu ditangani segera. Walaupun terdapat agensi ditubuhkan untuk membanteras aktiviti tidak sihat ini, tanggungjawab menangani masalah ini sebenarnya harus dipikul setiap warga Malaysia. Setiap lapisan masyarakat perlu sentiasa berganding bahu menghentikan gejala penyalahgunaan dadah.
Kempen dan program pemulihan dilaksanakan agensi berkenaan sangat bagus. Namun, kerjasama dan sokongan peringkat komuniti masyarakat setempat sangat diperlukan. Kes penyalahgunaan dadah boleh berlaku dan bermula di mana-mana sahaja. Jadi, komuniti setempat boleh memainkan peranan melaporkan sebarang aktiviti penyalahgunaan dadah yang berlaku di kawasan mereka. Stigma negatif masyarakat terhadap golongan penagih dadah juga perlu diubah, terutama terhadap bekas penagih yang sedang bergelut untuk kembali mendapat tempat dalam kalangan masyarakat. Sokongan masyarakat sekeliling sangat diperlukan golongan ini untuk sentiasa kekal positif dan bersemangat menjauhi gejala penyalahgunaan dadah. Oleh itu, usaha membanteras gejala penyalahgunaan dadah memerlukan bantuan setiap individu. Jika terdapat sebarang pertanyaan berkaitan tindakan yang sepatutnya dilakukan bagi sesuatu keadaan, ia boleh disalurkan kepada pihak berwajib seperti polis ataupun agensi bertanggungjawab untuk membanteras penyalahgunaan dadah iaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Semoga segala usaha yang kita lakukan mampu mengatasi gejala penyalahgunaan dadah, seterusnya menjadikan Malaysia negara yang bebas dadah demi kemakmuran bersama.